Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Tajuk kita dalam pertemuan ini iaitulah Al-Mu'allal. Ini hadis yang ada illah, iaitulah penyakit dalaman, yang merupakan proses terakhir dalam pembedahan ataupun penyiasatan ataupun penelitian kepada nilaian hadis, hukum hadis. Setelah yang pertamanya ittisalus sanad, dikaji tentang sanad yang bersambung. Jika bersambung, maka melepasi satu petanda hadis itu, sahih ataupun hasan. Kalau tidak, dia terputus, inqita'. Inqita' ada dua, inqita' zahir, inqita' khafi. Yang ada 6 kategori hadis sah, hadis dhaif lebih kurang situ, Ataupun yang keduanya iaitulah adalatul rawi, rawi yang adil. Rawi yang tidak adil, yang pertamanya ialah al-kazib, pembohong, itu hadisnya maudhu'. At-tuhmatu bil kazib, dituduh berbohong, itu hadisnya mungkar, kelas seterusnya, Kemudian kita berkait dengan dhabtur rawi, rawi yang teliti, perawi yang betul dan tepat dalam periwayatan. Jika tidak, maka macam-macam keluar hadis, dhaif, dengan sebab hilang ketekunan, hilang ketelitian. Kemudian min ghairi syuzuz, tanpa syaz. Kalau hadis ada syuzuz, maka hadis itu namanya asyaz, iaitulah mukhalafatus thiqah liman huwa awsaqu minhu. Yang terakhir sekali, wala illah. Ta'rif hadis sahih, mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti min ghairi syuzuzin wala illatin. Dan tidak ada illah. Tidak ada illah maksudnya tidak ada penyakit dalaman yang dikesan oleh pengkritik dan ulama-ulama hadis yang tertinggi martabatnya, Jadi ini proses terakhir dalam penapisan hadis. Kalau ada illah, maka hadis tu dhaif. Nama hadis dhaif tu ialah al-mu'allal ataupun al-ma'lul. Ini adalah di antara kategori hadis dhaif yang teruk, Dia panggil ad-dhaif syadidid dha'fi, Idza kana sababu at-ta'n fi ar-rawi huwa al-wahmu fa hadithuhu yusamma al-mu'allal wa huwa as-sababu as-sadis, Tak apalah, kita tinggal itu. Kita tengok dari segi bahasa, lughatan. Al-mu'allal ismu maf'ul min a'allahu. Maka jawabnya dia mu'al, asalnya mu'al, Tapi lebih selesa disebut mu'allal. Asalnya mu'al, tapi berat, Lalu disebut mu'allal. Ataupun dinamakan juga sebagai ma'lul, Dan istilahnya, wal hadis alladhi uttuli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma'a anna zahira as-salamatu minha, Hadis yang dikesan ada penyakit dalaman yang merosakkan kesahihan hadis, sedangkan pada zahirnya dia sejahtera daripada kecacatan, Maksudnya hadis ini telah dinilai oleh
Mereka yang melihat secara zahir di kalangan ulama rijal, ulama jarah ta'dil, dan dihukum baik. Sehinggalah diserah kepada ulama ilal, ulama yang menilai penyakit-penyakit dalaman, maka dia mengesan ada penyakit. Maka setiap yang dikesan oleh penyakit, dikesan penyakitnya oleh ulama ilal, maka jawabnya penyakit itu berat. Ya. Ini kisah macam kesihatan jugalah. Kita jumpa dengan Dr. Am, Dr. Awam, doktor biasa-biasa ni. Doktor yang bukan pakar. Dia kata kita sihat. Ya. Tapi kita tetap rasa tak selesa. Ya. Akhirnya kita jumpa doktor pakar betul. Contohnya kita sakit perut, kita jumpa doktor pakar usus. Bila dilihat, rupanya parah. Ya. Yang Dr. Ong tadi kata sihat, sebenarnya tidak. Penyakit itu dah parah. Jadi ini adalah penyakit parah dalam ilmu hadis. Ya. Yang dikesan oleh ulama-ulama ilal. Iaitulah yang mengesan hadis-hadis yang berpenyakit dalaman. Semua penyakit dalaman ini sifatnya parah, yang berat. Jadi ta'rif illah apa dia? Sababun ghamidun khafi. Sebab yang payah, yang rumit, ya, ghamid, yang rumit, khafi, yang tersembunyi, qadihun fi sihhatil hadis, yang merasakkan, yang mencemar pada kesahihan hadis. Ya. Jadi ada dua syarat ataupun dua sifat kepada illah. Yang pertamanya ghumud wal khafa, ya, payah dan tersembunyi. Yang kedua al-qadah fi sihhatil hadis, yang merasakkan kesahihan hadis. Yang tiga ni kita tinggal, ya. Okey, tengok ni nombor 4 ni penting, ya. Jalalatuhu wa diqqatuhu wa man yatamakkanu minhu. Okey. Jalalatuhu maknanya keagungan ilmu ini. Ini ilmu tersendiri sebenarnya, ya. Kalau dalam pengajian hadis, kita kena mengaji khusus. Tajuknya ilmu ilal, ya. Ada rujukannya. Antara yang paling masyhur ialah kitab Ilal Al-Imam Tirmizi. Ada dua, Al-Ilal As-Saghir yang berada di penutup kitabnya Sunan Tirmizi, diakhiri dengan Kitabul Illah, Kitabul Ilal. Ilal tu apa ni? Ilal As-Saghir. Dan ada satu kitab yang tersendiri, diasingkan, namanya Kitabul Ilal Al-Kabir. Kedua-duanya ditulis oleh Al-Imam Tirmizi. Antara yang masyhur juga ialah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kitabnya masyhur, Kitabul Ilal, karangan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Dan di sana sebelumnya ada Kitabul Ilal, karangan Ibn Ad-Darul-Qutni. Dan daripada Imam Ahmad pun ada dikatakan Kitabul Ilal, daripada Ibn Madini. Lama lagi, itu pun dikatakan ada Kitabul Ilal. Ya. Jadi ilmu ini ilmu yang agung, ya. Memang orang yang mencapai ilmu ini maka orang panggil yang dipertua agung dalam hadis, ya. Amirul Mukminin fil hadis, ataupun dipanggil ulama ul ilal, ya. Ma'rifatu il hadis min ajalli ulumil hadis. Kerana dia proses yang terakhir, maka yang terlibatnya ialah ajillah, ulama-ulama agung saja. Dan ilmu ilal adalah ajal, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, wa'adaq, dan paling halus, paling teliti. Li'annahu yahtaju ila kashfil ilalil ghamidatil khafiyah allati la tadhhar illa lil jahabizati fi ulumil hadis. Ya. Dia berhajat kepada pembongkaran penyakit-penyakit yang payah, yang tersembunyi, yang tidak kenampakan, kecuali kepada pakar-pakar dalam ilmu hadis. Wa innama yatamakkanu minhu wa yaqwa ala ma'rifatihi ahlul hifz wal khibrah. Jadi yang kuat, yang gagah, yang berbawa dalam ilmu ini ialah ahlul hifz wal khibrah.
mereka yang luas hafalan, luas penguasaan dan juga luas khibrah, pengalaman, ya, mereka yang telah lama dalam ilmu hadis ini, ya. Wal fahmi saqib, dan punya kefahaman yang terlalu halus, ya. Ini pakar betul yang telah lama terlibat dengan ilmu hadis. Walihaza lam yakhut rimarahu illa al-qalil min al-a'immah. Sebab itulah ulama ilal ni hanya boleh dibilang dengan jari, yang kata. Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini, ni guru kepada Imam Bukhari. Wa Ahmad bin Hanbal. Bukhari, Muhammad bin Ismail, Ibn Abi Hatim, Ar-Razi, Ad-Darul Qutni, termasuklah Al-Imam Tirmizi. Ini nama-nama yang dikira pakar dalam menilai penyakit-penyakit dalaman, ya. Dulunya mereka digelar sebagai Sayarifatul Hadis. Sayarifah ni macam tokek emas, ya, ataupun pakar emas. Terutamanya di zaman penggunaan wang emas, ya, dinar dan dirham. Mereka ni terlalu pakar. Kalau dia kata emas ni tipu, emas ni tidak asli, kita kena percaya kepada dia. Macam sekarang dah doktor pakar, macam doktor pakar. Dia kata kena bedah. Orang lawang pula. Dia kata, kenapa kena bedah? Dia pengalaman jadi doktor 30 tahun lebih dah. Awak nak faham dah masa 30 minit. Mana boleh? Dia sangat berkepakaran, ya. Payah nak cerita kenapa perlu dibedah lah. Tapi dia dengan kepakarannya tahu ini memang kena bedah, dia kata. Kena operation. Dia percaya kepada dia lah. Dia berkepakaran. Ila ayyi isnadin yatatarrakul i'lan. Okay, sanad yang macam mana masuk penyakit-penyakit dalaman ni. Yatatarrakut ta'lil ila al-isnad al-jami' syurut as-sihhati zahiran. Okey. Kita hanya bincang ilal kepada hadis yang zahirnya telah sahih. Yang bersambung sanad. Yang tak bersambung tu daripada awal lagi bukan tak terlibat dengan penyakit dalaman, ya. Yang perawinya adil, yang perawinya dhabit. Hadis-hadis yang macam ni saja yang masuk dalam pejabat ilal ataupun ma'mal ilal, ya. Hadis yang rosak daripada awal lagi yang kenampakan penyakit zahirnya, maka itu daripada awal lagi bukan ilmu ilal, ya. Ilmu ilal ialah hadis-hadis yang kenampakannya seperti sihat, kenampakannya seperti sahih. Lianna al-hadis al-dhaif la yahtaju ila al-bahthi an ilali. Hadis dhaif daripada awal lagi tak perlu dicari ilah. Kerana dia nampak, kalau penyakit nampak sangat, ya. Patah tangan contoh, takkan tak sakit lagi. Pecah kepala, takkan tak sakit lagi. Itu penyakit yang orang kata memang dah diketahui sakit. Ini nampak sihat, ya. Makan sedap, jalan gagah, tiba-tiba mati mengejut, ya. Kerana ada penyakit dalaman. Bima yusta'anu ala idrakil illah. Macam mana? Boleh agak ada illah. Okey, illah ni ada simptom juga lah, ada gejala, ya. Yang pertama, tafarrudur rawi. Sebenarnya kalau perawi keseorangan dalam riwayat hadis itu tidak semestinya sahih, tidak semestinya dhaif. Tapi bila dia tafarrud, itu kita syak. Biasanya keseorangan ini ataupun menyendiri ini dalam riwayat tidak disertai oleh rakan-rakan, walaupun tidak semestinya sahih, tidak semestinya dhaif, tapi kita syak ada sesuatu yang buruk di situ ataupun sesuatu penyakit di situ. Mukhalafatu ghairihi lahu, ataupun orang lain semuanya menyanggahinya. Dia pelik. Perawi yang lebih siqah menyanggahinya. Yang berkait dengan syuzuz juga, lebih kurang syuzuz. Ya, syuzuz pun di antara penyakit illah juga. Qara'inu ukhra, adalah petanda-petanda ataupun simptom-simptom lain. Hadhil umur tunabbihul arif fi hadzal fan ala wahmin waqa'a min rawil hadis imma bi kashfi irsalin fi hadisin rawahu mausulan. Ini contoh hadis-hadis hadis kejadian ataupun fenomena illah, ya.
Hadis itu sebenarnya mursal. Bukannya mausul. Hadis itu maksudnya terputus. Daripada tabi'in terus kepada Nabi SAW. Tapi tiba-tiba dia riwayatkan bersambung. Ada sahabat tengah-tengah. Tiba-tiba terbukti bahawa sahabat itu adalah tersilap. Bukan sahabat yang tersilap, tapi sanad itu tersilap memasukkan sahabat. Sedangkan hadisnya mursal. Sedangkan orang lain semua meriwayatkannya secara mursal, dia riwayat secara bersambung. Aw waqfin fi hadisin rawahu marfu'an. Ataupun hadis mauquf, maknanya hadis setakat sahabat saja. Tidak kepada Nabi SAW. Tiba-tiba ada jalan yang mengangkatnya kepada Nabi SAW. Itu pun antara, tak semestinya salah, tapi itulah antara gejala-gejala yang kadang-kadang dikesan oleh ulama' bahawa rupanya ada penyakit dalaman. Au idkhalihi hadisan fi hadisin. Memasukkan hadis ke dalam hadis. Dia bercampur di antara hadis itu dengan hadis lain. Au ghairi zalika minal awham. Ataupun penyakit-penyakit lain yang berkait dengan waham. Waham ini kesilapan. Kesilapan yang tidak dapat diselamatkan ataupun terselamat daripadanya oleh mana-mana anak Adam. Ya silap, waham. Ini manusia. Mesti ada kesilapan. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Jadi imam macam mana pun, hebat macam mana pun, walaupun telah sampai ke ketokohan yang paling hebat dalam ilmu hadis pun, periwayatan yang paling tekun pun, kadang-kadang ada juga salah. Bihaitsu yaghlibu ala dhannihi dhalika fayahkumu bi'adami sihhah. Jadi, dikesan, lalu dihukum hadis ini tidak sahih. Ma huwa at-tariq ila ma'rifatil mu'allal? Apakah jalan untuk mengetahui hadis yang ada penyakit dalaman? At-tariq ila ma'rifati huwa jam'u turuqil hadis. Ini sebenarnya kepakaran yang kita sebut nama tadi. Ibn al-Madini, Ahmad, Bukhari, Darul Qutni dan lain-lain lah yang terlibat dengan ilal. Kepakaran mereka ialah jam'u turuq. Mereka himpun semua jalan. Satu hadis tu dia banyak jalan. Dan semua jalan telah dikepung. Telah difahami, telah dihafaz ataupun telah ditekuni oleh mereka ini. Wan nazar fi ikhtilafi rawati. Dia dah lihat perbezaan-perbezaan perawi-perawi. Wal muwazanati baina dhabtihim wa itqanihim. Dan telah buat pertimbangan. Telah membuat pertimbangan. Telah membuat pembandingan dari segi mana yang lebih tekun, mana yang lebih teliti, mana yang betul, mana yang salah. Semal hukmi ala riwayatil maut. Maka dihukumlah hadis ini ada penyakit ataupun tidak ada penyakit. Aina taqa'ul illah? Illah di mana yang berlaku? Taqa'ul illah awalan fis isnad, dalam sanad. Wa huwal aktsar. Ini kebanyakannya. Penyakit illah berlaku dalam sanad. Wa taqa'u fil matni. Kadang-kadang berlaku juga pada matan. Contohnya hadis nafyu qiraatil basmalah fi shalah, Ini perbincangan sungguh, Bismillah tu. Adakah sebahagian daripada Fatihah? Adakah tidak daripada Fatihah? Adakah dibaca kuat? Adakah dibaca perlahan? Itu banyak perbincangan, Hadis-hadis yang nampak zahirnya sahih pun kadang-kadang ada perbincangan dari segi yang dimaksudkan dengan Bismillah dibaca ataupun tidak dibaca. Bincangan panjang. Halil illatu fil isnadi taqdahu fil matni? Adakah penyakit dalaman pada sanad ini merosakkan matan? Qad taqdahu fil matni ma'a qadhiha fil isnad. Kadang-kadang merosakkan matan setelah dia merosakkan sanad. Wa qad taqdahu fil isnadi khassah. Kadang-kadang sanad itu saja rosak, matan tetap sahih, disokong oleh jalan-jalan yang lain, Tak pernah contoh, kita tak nak baca dah, Ashharul musannafat fi, karangan yang paling masyhur dalam ilmu ilal, Kitabul Ilal, karangan Ibn al-Madini. Ilalul Hadis, karangan Ibn Abi Hatim. Al-Ilal wal Ma'rifatul Rijal, karangan Imam Ahmad. Al-Ilalul Kabir,
Al-Ilalus Saghir karangan Al-Imam Tirmidzi, ya. Kemudian Al-Ilal Waridah fil Ahaditsin Nabawiyah karangan Ad-Darqutni, ya. Ini paling luas sekali, ya. Okey, ini ilmu ilal, ya. Mungkin saya akan hantar kepada awak lah satu PDF yang ditulis oleh seorang pensyarah. Dulu dia mengajar di kuis, ya. Sekarang dia mengajar di USIM. Nama Abdul Majid Al-Ghuri, ya. Dr. Abdul Majid Al-Ghuri, nama India, ya. Di tentang al-madkhal ila ilm al-madkhal ila ataupun al-muyassar fi ilmi ilal, ya. Pendedahan mudah bagi ilmu ilal, ya. Sebab ini satu ilmu yang luas sebenarnya. Dia seperti ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, ini ilmu ilal, ya. Satu ilmu yang tersendiri, ya. Dia kita masuk tajuk al-mukhalafatu lis-siqat, ya, bertentangan dengan siqat ataupun dikenali sebagai syuzuz, ya, kepelikan. Syuzuz ialah mukhalafatu siqah liman huwa awsaqu minhu, ya. Seorang yang siqah, kepercayaan, adil lagi dhabit, tiba-tiba dia berbeza daripada sahabat-sahabatnya yang lain, yang lebih ramai ataupun lebih tekun daripadanya. Maka hadisnya dihukum syaz. Ini pun dalam kumpulan hadis dhaif, ya. Idza kana sababu at-ta'ni fi ar-rawi mukhalafatuhu lis-siqat wa huwa as-sababu as-sabi' wa yantuju an mukhalafatihi lis-siqati khamsatu anwa' min ulumil hadis, ya. Okay. Sekarang kita masuk dalam satu ilmu baru, ya. Ini pun sebenarnya dinilai sebagai ilmu ilal juga hari inilah. Dimasukkan dalam ilmu ilal, ya, tapi dia berkait dengan satu fenomena, iaitulah perawi berbeza, meriwayatkan hadis berbeza dengan rakan-rakannya yang lain, ya. Jadi kita ada 5 fenomena, ya. Pertama ini mudraj. Ini saya cerita secara ringkas, ya. Kita akan baca satu persatu. Al-mudraj. Al-mudraj ialah percakapan yang masuk dalam percakapan, ya. Kita sedang bercakap, tiba-tiba tengah-tengah tu ada percakapan lain. Kemudian sambung balik dengan percakapan asal tadi, ya. Mudraj dipanggil, ya. Percakapan yang masuk dalam percakapan, ya. Ini kesilapan, ya, dimasukkan kata-kata, contohnya kata-kata perawi ke dalam hadis. Sedangkan perawi tidak bermaksud itu hadis, ya, tapi penulis telah mencatatnya sebagai hadis. Kerana perawi bercakap di tengah-tengah. Sama ada percakapan yang berkait dengan hadis, menerangkan makna ataupun menerangkan hukum, sedangkan dia bukan daripada hadis, daripada nas, tapi perawi atau pemuridnya telah terkeliru lalu memasukkan percakapan itu dalam hadis, ya. Maklub, maklub ni mudah terbalik, ya, terbalik, ya. Sepatutnya kanan ke kiri, kiri ke kanan, tangan kiri, itu tukar, ya. Al-mazid fi muttasilil asanid. Okey, sanad yang bersambung tapi ada tambahan. Ini berkait dengan sanad, ya, nanti kita akan tengok. Al-muttarib itulah hadis yang bertentangan yang tidak dapat dihimpunkan. Ya, sebelum ini kita dah belajar dah hadis mukhtaliful hadis. Hadis yang bercanggah, ya. Macam mana nak buat? Kalau diketahui tarikh, maka ada nasikh dan mansukh. Kalau tidak, boleh dihimpun. Al-jam'u, boleh himpun. Jika tak nak himpun, jawabnya muttarib. Muttarib ialah dua-dua hadis sahih. Tetapi dua-dua kita tak pakai. Kerana pertentangan yang tidak ada jalan himpun, ya. Kemudian musahhaf, ya, musahhaf iaitulah yang disebut secara silap, macam al-halqu. Al-halqu maksudnya membotak kepala, Tapi kalau al-hilaku dibaca dengan al-hilaku,
Itu halakah. Halakah jamak halakah. Halakah maknanya buat bulatan. Kadang-kadang tersilap. Sebenarnya nak sebut al-halku. Potong rambut. Botak rambut. Tiba-tiba dibaca al-hilaku. Ya. Sahaf dia panggil. Ya. Tersilap oleh dari segi baris ataupun dari segi tulisan. Ya. Okey, kita tengok secara umum dulu ya. Kita akan baca satu-satu ni. Katakanlah ya. Yang pertama dia kata fa in kanatil mukhalafatu bi taghyiri siyaqil isnad aw bi damji mawqufin bi marfu'in fa yusamma al mudraj. Okey. Kalau perubahan itu berlaku dalam siyaqil isnad, di mudraj kadang-kadang berlaku dalam sanad, iaitu tertambah nama perawi ya, tertambah nama perawi. Ataupun apa nama dalam matan, tertambah perkataan dalam matan, itu panggil mudraj. In kanatil mukhalafah bi taqdim atau ta'khir, kata ni sepatutnya dilewatkan tapi didahulukan, itu panggil maklub ya, terbalik. In kanatil mukhalafah bi ziyadati rawin fa yusamma al mazid fi muttasil al asanid. Sanad dah bersambung, tiba-tiba bertambah lagi seorang, ditambahkan seorang lagi ya. Kesilapan perawi, walaupun dia thiqah tapi dia bertentangan dengan thiqah-thiqah yang lain. In kanatil mukhalafah bi ibdali rawin bi rawin, kalau bertukar ya, perawi dengan perawi, ataupun bi husulit tadafa', ataupun bertentangan dua hadis, yang pertama sah, yang kedua batal, yang pertama halal, yang kedua haram, sehingga tidak dapat dicantumkan. Kedua-duanya sahih, jawabnya dibuang kedua-dua, ya, tidak dipakai kedua-dua, dikira muqtarib. In kanatil mukhalafah bi taghyiri lafzi, ataupun lafaz bertukar ataupun baris bertukar, itu orang panggil musahhaf ya. Jadi kita ada 5 kategori dalam al-mukhalafatu lis-siqat ya. Tapi kita tak nak baca lagi hari ni ya. Kita nak baca lagi hari ni. Kita akan baca semula lain kali ya. Jadi untuk hari ni saya setakat ni je ya. Supaya dia dapat bentangkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.